Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. 主内亲爱的弟兄姐妹平安。 Baik saudara yang beribadah di gereja maupun saudara yang berada di tempat masing-masing. 无论你在教会还是你在你各自的地方，平安。 Kita patut bersyukur kalau Tuhan masih memberikan pada kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Saudara. 感谢主，主还赐给我们机会能够敬拜他。 Saudara, saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita di dalam Roma pasal 3 ayat 23. 我们 Kita akan 来， membaca. 我们来打开我们的圣经《罗马书》第3章第23节。 Roma pasal 3 ayat 23 demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。 Kemudian kita buka Roma pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-26. 我们再打开《罗马书》第7章第18到26节。 Ayat 18 demikian firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. 第18节，我也知道，在我里头，就是我肉体之中没有善良，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。故此，我所愿意的善，我反不做；我所不愿意的恶，我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律，但我觉得肢体中另有个律，和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体啊？感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。 Saudara, mari sejenak kita tundukkan kepala, tutup mata, kita masuk dalam doa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami membutuhkan bimbingan Roh Kudus agar kami mengerti firman-Mu. 主，我们恳求主的带领，好让我们能够明白主的话语。 Waktu kami mengerti, buat hati kami percaya. 当我们明白，求主帮助我们能够相信。 Tuhan, pakai kedua hamba-Mu yang menyampaikan dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan dalam bahasa Mandarin. 求主帮助你两位仆人，在用印尼语讲到的，包括翻译成中文的， Agar menyampaikan firman Tuhan dengan jelas. 好让能够清楚的传讲主的 Agar 信息， firman-Mu berkuasa memberi makanan rohani kami. 好让你的话语能够满足我们属灵的需求。 Berbicara kepada kami masing-masing ya Tuhan. 求主对我们每个人说话。 Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉靠主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Saudara, manusia dilahirkan, saudara, bukan dalam keadaan murni, bukan dalam keadaan polos dan tanpa dosa. 那么人类并非是天生纯洁、圣洁、是无罪的。 Manusia dilahirkan bukan seperti kertas yang kosong, yang putih, tetapi karena kemudian pengaruh lingkungan menjadi tercemar oleh dosa. 那么也并非是像一张空白纸，就是因为这个环境的影响，所以是被污秽了。 Alkitab dengan jelas, dengan tegas menyaksikan bahwa manusia dilahirkan dalam dosa. 那么圣经很清楚的见证到，人类是在最终生的。 Daud yang disebut sebagai man after God's own heart, orang yang dikenal di hati Tuhan, dia mengakui dalam Mazmur 51 ayat 7 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 被称为合神心意的人大卫，他在诗篇第51篇第5节
这样写：我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。 Daud orang yang begitu luar biasa mengakui bahwa sebelum dilahirkan pun masih dalam kandungan pun dia sudah dalam keadaan dosa. 一个非常了不起的人物大卫，他已经承认了，就在他还没有出生之前，就在母亲的怀胎之前，他已经就有罪了。 Ini ajaran Alkitab yang mengajarkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan dosa. 这就是圣经的教导，就是人类在罪孽中生的， Dalam keadaan rusak, depravity, saudara. 在一个败坏的情况下生的。 Yang menjadi pertanyaan, seberapa rusaknya manusia akibat dosa ini? 问题是因为这个罪，人类到底有多败坏呢？ Apakah sebagian saja yang rusak? 是一部分的败坏吗？ Atau bagian tertentu rusak, kemudian bagian yang lain tidak, saudara? 就是一部分败坏，然后另外一个部分没有败坏， Atau hanya tubuhnya saja yang rusak, tapi jiwanya tidak? 或者他只是他的身体败坏，但是他的心灵没有败坏。 Saudara, pertanyaan ini sudah membawa kita kepada pembahasan tema hari ini, yaitu total depravity atau kerusakan total. 这些问题带入我们进入今天的主题，就是全然败坏。 Satu kali saudara, surat kabar terkemuka di London, The Times, dia pernah mengajukan pertanyaan kepada para warga Inggris yang terkemuka pada saat itu. 那么，伦敦著名的报纸《泰晤士报》，他曾经向英国公民提出一个问题。 Pertanyaannya sederhana, saudara. 他的问题很简单： Yaitu apa yang salah dengan Inggris sekarang ini? 英国到底在哪里有问题？ Banyak yang menjawab ini dan itu. 那么很多人回答了这个那个， Tetapi ada satu jawaban menarik dari G.K. Chesterton, saudara. 但是有一个非常有趣的答案，就是切斯特顿给的答案 Jawabannya。singkat, jawabannya tepat. 答案很短，但是很准确。 Dia hanya menulis satu kata, 他就写了一句话： saya. 我是。 Chesterton tahu siapa dirinya adalah bagian daripada umat manusia yang sudah mengalami kejatuhan. 他知道他自己是堕落的人类的一部分。 Jadi masalah ultimat dengan manusia sejak kejatuhan itu adalah dosa. 人这堕落以来最重要的一个问题就是罪。 Jadi Chesterton mengakui yang menjadi sumber masalah adalah dirinya dan mewakili umat manusia. 所以这个切斯特顿他承认，最根本的问题就是他自己，他代表了全人类。 Pada saat terjadi saudara bencana topan Katrina beberapa tahun lalu saudara, itu kurang lebih tahun 2005, Agustus tahun 2005 saudara. 这在2005年8月份发生的这个卡特里娜飓风的灾难。 Topan ini melanda Teluk Meksiko, khususnya negara bagian New Orleans, saudara, di Amerika Serikat di kota itu. 袭击了美国新奥尔良的墨西哥湾的时候， Topan Katrina adalah salah satu topan yang paling dahsyat yang sampai ke daratan benua Amerika. 这个卡特里娜飓风是其中一个非常可怕的一个灾难。 Kenapa begitu mengerikan? 为什么很可怕 Karena 呢？ kota yang modern seperti di Amerika. 因为美国现代化的都市， Karena topan itu sampai 80% tenggelam, saudara. 就有大概80%的城市都是被这个洪水淹没了。 Dan puluhan ribu orang tewas. 那成千上万的人去世， Ini terjadi di negara maju, bukan negara berkembang atau negara terbelakang. 这是在发达国家发生的事情，不是在发展中国家发生的事情。 Jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya topan itu. 所以大家可以想象一下，这个飓风是非常的可怕。 Seorang yang selamat ketika diwawancari reporter televisi, dia berkata begini, saudara. 一个幸存者，当一个电视台的记者采访他的时候，他这样说 Pada hari-hari pertama murni bencana itu akibat bencana alam, yaitu topan. 前面的几天，这个灾难纯粹是一个自然的灾难。 Tetapi beberapa hari kemudian muncul bencana susulan yang lebih menakutkan. 但是几天后发生了比这个还要可怕的灾难。 Bencana susulan ini diakibatkan oleh manusia, yaitu apa? Penjarahan, perampokan, dan perkosaan. 这就是人类所造成的，就是偷盗、抢劫还有强奸。 Karena waktu terjadi bencana semuanya lumpuh, saudara. Polisi lumpuh, saudara, petugas keamanan lumpuh, sehingga itu yang terjadi. 因为这个灾难发生的时候，所有的治安还有治安人员都是瘫痪了， Sungguh tragis, saudara.
非常悲惨。 Sama-sama ditimpa bencana alam, tetapi mereka masih tega-teganya berbuat jahat demikian kepada sesamanya. 大家都是同样遭受灾难，但是他们还是对他人行恶。 Manusia berdosa mengalami hidup penuh masalah, dan lebih parah lagi, manusia berdosa pencipta masalah. 罪人的生活充满了各种问题，但是最糟糕的是，也是造成问题。 Mengapa, saudara? 为什么？ Karena pada dasarnya manusia sudah rusak total akibat dosa. 因为人类已经因为罪而全然败坏。 Saudara, ini menunjukkan kebenaran ajaran Alkitab yang oleh para teolog disebut sebagai total depravity atau total inability, saudara, kerusakan total manusia akibat dosa. 这就是显示了圣经的真理，就是神学家们所谓的全然堕落，或者全然败坏，或者完全无能为力。 Alkitab mengajarkan sejak kejatuhan di dalam Adam, manusia mengalami kerusakan total. 那么，圣经教导说，自亚当堕落以外，神就跌在罪中。 Saudara, apa arti kerusakan total? 那这个全然败坏是什么意思呢？ Sudah banyak yang salah mengartikan daripada kerusakan total ini. 那么很多人对这个全然败坏的理解有误。 Sudah, kerusakan total tidak berarti bahwa manusia begitu jahatnya sampai maksimum bejatnya. 那么这个全然败坏并不意味着人类就那么的邪恶到最高的程度。 Jangan bayangkan kalau kemudian disebut manusia sudah rusak total, artinya dia menjelma sebagai monster yang selalu berbuat jahat. 那么大家别想象，这个如果已经全然败坏了，那人就变成了一个怪物，不是。 Kerusakan total juga tidak berarti bahwa manusia tidak mampu melakukan perbuatan baik sosial. 这个全然败坏也不意味着这个人类无法行善。 Bukan berarti pula sama sekali tidak bisa membedakan antara yang baik dan jahat. 也不是代表不能分辨善与恶， Bukan pula yang semata-mata senang melakukan akan kejahatan. 也不是代表他喜欢行恶， Bukan pula tidak bisa lagi menghargai kebaikan. 也不是代表说不能珍 Itu 惜。 bukan arti total depravity. 这不是全然败坏的意思。 Lalu apa arti kerusakan total? 那么全然败坏是什么意思 Paling 呢？ tidak ada dua aspek. 起码有2个点， Yaitu kerusakan total yang mengacu pada natur orang yang jatuh, bukan hanya pada perbuatan mereka. 就是不只是针对罪人的行为，而是针对人的这个本性。 Total, kata total ini mengacu pada aspek dari manusia, baik pikirannya, baik emosinya, baik kemauan maupun tubuhnya sudah dirusak oleh dosa. 这个全然败坏的全人这个词的意思，就是说人类的各个层面，包括他的思想、情感、意识、肉体、身体等，都已经被罪所破坏了。 Dan seluruh umat manusia sejak Adam dan Hawa, kecuali Yesus Kristus, saudara ya, telah lahir dalam natur berdosa, natur terasing daripada Allah, dan dalam pemberontakan melawan Allah. 那么自从亚当和夏娃以来，除了主耶稣以外，那么所有人类都与上帝隔绝，以及叛逆上帝的本性生的。 Sudah, kerusakan total yang kedua juga di dalam relasi dengan Tuhan rusak. 那么第2个败坏就是说，与上帝之间的关系败坏了。 Doktrin ini berarti bahwa sejak kejatuhan Adam, maka manusia hidupnya di bawah kutukan dosa. 那么这也是意思说，这个亚当堕落以后呢，这个人类是生活在罪的诅咒之下的。 Dan segala tindakan manusia itu didasarkan pada diikat oleh dosa. 那么人类所有的一举一动，所有的行为都是被罪所捆绑。 Jadi sesungguhnya manusia sama sekali tidak mampu lagi mencari Tuhan. 所以人类是无法寻找上帝的。 Manusia tidak mampu lagi menyenangkan Tuhan. 那么人类无法逃出喜悦， Manusia tidak mampu lagi mengasihi Tuhan. 人类无法爱上帝， Apalagi memuliakan Tuhan. 甚至荣耀上帝。 Dan manusia tidak mampu dengan kekuatan sendiri mempercayai Injil sehingga dia diselamatkan. 那么人类也没办法因着自己的能力相信福音。 Seluruh diri manusia, tubuh, pikiran, pengertian, perasaan, hati nurani, kemauan sudah dikotori, sudah dirusak, sudah dipengaruhi secara negatif oleh dosa. 那么整个人，包括身体、心思、意念、情感、良心、意志，已经被罪污秽破坏了。 Jadi tidak ada satu bagian pun dalam diri saudara dan saya manusia yang tidak dipengaruhi secara negatif oleh dosa. 那么你和我没有任何一个部分，我们里面的没有任何一个部分没有被罪所影响。 Maka Alkitab dalam Titus 1 ayat 15 berkata, bagi orang suci semuanya suci,
Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. 就像提多书第1章第15节这样写：在洁净的人，凡物都洁净；在污秽不信的人，什么都不洁净，连心地和天良也都污秽了。 Ini artinya rusak total, saudara. 这就是所谓的全然败坏。 Tetapi demikian, saudara. 但是这样的， Meski rusak total, 虽然是全然败坏， tetapi setiap manusia karena ciptakan bergambar dan rupa Allah masih memiliki percikan-percikan dari keadaannya sebagai gambar dan rupa Allah. 但是因为人类是照着上帝的形象造的，所以呢，他在人的里面呢，还有这个上帝形象的零碎， Percikan apa yang tersisa? 是存留的 Paling 零 tidak ada 碎， 3 aspek. 至少有3个， Yaitu manusia masih memiliki yang namanya natural love, kasih natural. 就是人类还有这个本然的爱， Manusia masih menyayangi keluarganya. 人还爱他的家人， Kita mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu kita, kakek kita, nenek kita. 爱我们的老公、老婆，我们的儿女，我们的爸爸妈妈、爷爷奶奶， Kita mengasihi teman-teman kita. 我们爱我们的朋友， Demikian sudah punya natural love. 就有这个本然的爱。 Kita juga bisa terharu ketika kita mendengarkan kisah yang menyedihkan. 那么，当我们听了一个比较悲哀的故事，我们也会感动。 Itu kisah kasih natural. 这就是所谓的 Yang 本 kedua, 然的爱。 manusia masih punya anugerah umum, 那么第2点呢，我们人类还拥有上帝普遍的 common 恩 grace 典， dari Allah. 就是上帝普遍的恩典。 Orang walaupun tidak mengenal Kristus masih punya kejujuran, 那么虽然还没有认识主， Misalkan 但他还是一个诚实的人， masih punya kedisiplinan 他还有这个纪律， dan banyak hal-hal lain yang bersifat anugerah umum, saudara. 还有其他的属于这个普遍恩典的。 Yang ketiga, saudara, 第3点， manusia masih punya pengetahuan dasar tentang Allah. 这个人类呢，还有对上帝基本的知识。 Setiap orang betapapun ia memusuhi, betapapun ia berdosa terhadap Allah, mereka mengetahui bahwa Allah itu adil, Allah itu kudus, Allah itu baik. 那么，虽然每个人得罪上帝，与上帝为敌呢，但是人们知道上帝存在，他们知道上帝真好。 Bahwa Allah itu adalah idealisme yang tertinggi bagi dia. 上帝是他最高的理想， Itu masih ada, saudara. 他还有这 Api 一点， percikan-percikan sebagai gambar dan rupa Allah. 就是所谓的他还存留这个上帝形象的零碎。 Saudara, sebelum lebih jauh lagi, saya ingin saudara menjelaskan perbedaan antara saudara dosa dengan keberdosaan. 那么在这边，我也想跟大家解释一下，什么是罪和犯罪。 Dosa sin itu bedakan dengan sinfulness. 大家要把这个罪和犯罪区分开来。 Dosa adalah satu tindakan manusia yang melanggar hukum Allah. 罪是人类违反了上帝律法的行 Ini 为， salah satu saudara definisi dosa dalam Alkitab adalah pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. 就是对上帝诫命的违反。 Sedangkan keberdosaan itu menyangkut sifat dasar manusia yang berdosa. 而这个犯罪呢，是关乎到罪人的本性。 Jadi meskipun seorang sudah dilahirkan kembali, karena dikatakan dalam 2 Korintus 5:17, saudara, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudara. 就是像在哥林多后书，就是信了主，他是一个新造的人了。 Masih dapat jatuh dalam dosa, masih bisa berbuat dosa, karena dia masih punya kebiasaan-kebiasaan, kecondongan untuk berbuat dosa. 那么信主的人，他还会跌在罪中，因为他还有这个犯罪的习惯或者倾向。 Seperti tadi dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal 7. 就像刚才保罗说，在罗马书第7章，保罗说， Aku tahu apa yang baik, tapi justru yang aku tahu baik itu tidak kulakukan, yang kulakukan adalah yang tidak baik. 就是我知道什么是善的，我所愿意的善，但是我不做。 Aku mengendaki yang baik, tapi justru yang aku lakukan bukan yang baik, dan aku tahu itu bukan aku, tetapi dosa yang ada dalam diriku. 就是我所愿意的善，我反不做。然后呢，我那些我不想做的，我反而做了。但是那个做的是住在我里面的罪做的。 Sungguhnya itu bukan hanya perjuangan Paulus, saudara, tapi juga perjuangan saudara dan saya. 这不是保罗的奋斗，而是你和我的奋斗。 Dosa karena sebuah tindakan dihakimi, saudara, berdasarkan firman Tuhan. 那么罪是一种行为，它会根据上帝的话语而审判。 Tapi sebaliknya keberdosaan, sinfulness adalah
sifat pemberontak yang ada dalam diri orang yang belum dilahirbarukan terhadap Tuhan. 而这个犯罪呢，是一种罪人的这个本性，就是还没有重生的人的本性。 Saudara, Alkitab itu berkali-kali mengatakan sifat keberdosaan ini begitu universal, menyeluruh, saudara. 这个犯罪的本性是那么的普遍和全面， Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. 旧约和新约圣经都是这么说的。 Dalam Perjanjian Lama misalkan 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 46 mengatakan karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. 那么在旧约圣经里，像在列王纪上第八章第46节写道：世上没有不犯罪的人。 Pengkhotbah juga mengatakan, Pengkhotbah 7 ayat 20 mengatakan sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang salah, yang berbuat baik, yang tidak pernah berbuat salah. 就是传道书第7章第20节也是说，时常行善而不犯罪的义人，世上实在没有。 Perjanjian Baru, saudara. 新约圣经 Tuhan Yesus dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10, saudara. 在约翰一书第1章第8到第10节。 Dikatakan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。我们若认自己的罪我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。 Ini artinya kalau Allah berkata semua orang sudah berdosa, lalu ada satu orang mengatakan aku tidak berdosa, 这什么意 berarti 思？ saudara, dia adalah menuduh Allah pendusta. 这什么意思呢？如果有一个人他说他无罪，但是上帝已经说全部的人都是有罪，那么他就以上帝为说谎。 Dan kalau Allah pendusta berarti dia bukan Allah. 那如果上帝说谎的话，那就他不是上帝了。 Artinya kalau ada orang yang berkata aku tidak ada dosa, dia sudah berdosa karena dia menuduh Allah adalah pembohong. 如果有一个人他说他无罪，那他其实是有罪了，因为他已经指着上帝，上帝是说谎的上帝。 Karena Alkitab mengatakan jelas dalam Roma 3 ayat 23 tadi sudah dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 就像圣经里面刚才已经读的，就是罗马书第3章第23节，因为世人都犯了罪。 Kerusakan total ini juga berhubungan dengan keadaan manusia berdosa yang sudah dalam keadaan mati rohani. 那么这个全然的败坏也是关乎到人类的这个属灵上的状态，就是已经死了。 Efesus pasal 2 ayat 1 mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. 以弗所书第2章第1节说：“你们死在罪恶之中。” Paulus mengatakan ini bukan kepada orang-orang yang sudah mati. Waktu Paulus mengatakan itu kepada jemaat Efesus yang masih hidup, saudara. 那么保罗说这句话的时候，他不是对死人说的，而是在当时还在活着的以弗Jadi kenapa 教 Paulus 会说的。 mengatakan kamu dahulu sudah mati? 为什么使徒保罗说你们以前死在罪恶中？ Itu berarti bahwa orang-orang yang hidup dalam dosa karena dosanya maka mati rohani. 这意味着人类已经在属灵上死了。 Lalu ayat 3 Paulus mengatakan seharusnya dulu kami juga termasuk di dalamnya. Berarti termasuk Paulus juga. 那么第3节保罗说我们从前也都在他们中间，这里面也包括保罗在内。 Saudara, jadi kita semua sebelum berada di dalam Kristus, kita adalah orang mati, saudara. 所以我们还没在基督里面，我们是死人。 Saudara, bedanya orang mati dengan orang hidup apa, saudara? 死人和活人的区别是什么呢？ Orang mati tidak bisa mendengar, tidak bisa menjawab, tidak dapat datang kalau dia dipanggil. 死人呢，就是没办法听，也无法回答。当人叫他的时候，也无法回应。 Saya masih ingat saya punya teman waktu saya masih kecil, saudara. 我记得我有一个 Dia punya 小学的朋 punya 友， papa yang sukanya bakpao isi tausa. 他有一个爸爸喜欢吃豆沙馅儿的包子， Jadi kalau ada penjual bakpao keliling, saudara, itu panas-panas begitu, pasti dia beli, saudara. 所以如果有人卖这个包子的时候，他肯定会买。 Suatu kali papanya meninggal, saudara. 有一次他爸爸去世了， Karena masih kecil tidak bisa bedakan antara orang tidur dengan orang meninggal. 那么因为还小，所以没办法区分睡觉的人和死人。 Waktu tukang bakpao itu lewat dipanggil, saudara. 那么这个卖包子的 Lalu dia 人经 ngomong 过 sama 了， papanya, 他就叫 Papa, bakpao kesukaan papa datang, ini saya pesankan bakpao tausa, bangun pak, makan dulu pak. 然后他就对他的爸爸说：“爸爸，那个卖包子的人经过了， Baunya 我要 harum 给你买包子。 Lesat dan nikmat, 包子很香，很好吃， bergizi, saudara. 很有营养， Baik bagi dia.
对他好。 Pertanyaannya, kenapa kok dia tidak memakannya? 问题为什么他不吃呢？ Karena sudah mati. 因为已经死了。 Orang mati tidak bisa meresponi hal yang baik yang ditawarkan kepada dia. 因为死的人他没办法回应。 Demikian juga, saudara. Kita yang mati rohani, kita tidak akan bisa mendengar, kita tidak akan bisa menghargai Injil, saudara. Kita juga tidak akan bisa menangkapi panggilannya, apalagi bertobat. 那么像我们也是一样，属灵上已经死的我们也无法回应，无法回应福音，也无法回应上帝的呼召。 Kita tidak mampu. 我们无能为力。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena kita mati secara rohani. 因为我们属灵上死了。 Maka satu-satunya jalan supaya kita dapat bertobat, supaya kita dapat diselamatkan adalah jikalau Allah menghidupkan rohani kita dulu, saudara. 那么我们能够得救，我们能够得到永生的唯一的方法，就是如果上帝已经事先让我们活过来， Itu namanya dilahirkan kembali atau dilahir barukan. 这就是所谓的重生。 Oleh sebab itulah ketika Yesus berkata kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan bisa melihat kerajaan Allah. 这就是为什么耶稣对尼哥底母说：“如果你没有重生，你就没办法进天国。 Tanpa dihidupkan lebih dulu, 如果没有上 kita 帝没有让 tidak 我们 akan 活过来， rindu Injil, saudara. 我们就没有办 Kita 法 tidak 渴慕福 mungkin 音， bertobat dan beriman. 我们就无法悔改，我们无 Ini 法相信主。 total depravity, kerusakan total. 这就是所谓的全然败坏。 Saudara, kerusakan total 全然败坏。 itu juga membuat manusia tidak dapat berbuat baik, yang membuat dia dibenarkan atau diperkenan oleh Tuhan. 也是让人类无法行善，使他能够在神的面前称义。 Manusia yang mati rohani bukan hanya tidak mampu, tapi juga tidak mau, saudara, bertindak untuk memuliakan Tuhan. 属灵上死的人，他不但不能够，他也是不愿意荣耀上帝。 Punya kehendak bebas, saudara. 他有自己的这个自由的意志， Punya. 有。 Tetapi kehendak bebasnya bukan ia gunakan untuk memilih yang baik daripada yang jahat. 那么他的自由的意志不是用来在这个善与恶之间做出选择， Tetapi memilih antara yang jahat dengan yang lebih jahat lagi. 但是在恶和罪恶的当间做出选择。 Karena orang tersebut tidak akan mencari Tuhan. 因为那个人他不会寻找上帝的。 Roma pasal 3 mengatakan tidak ada seorang pun yang mencari aku, kata Tuhan. 这个罗马书第3章说，没有一个 Berarti 人 kalau 寻 tidak 找 ada yang 我 mencari 的。 Tuhan apa, saudara? 如果没有人寻找上帝， Agama dunia menyembah Allah, tetapi Allah mengatakan tidak ada yang mencari saya. Berarti yang sembah siapa? Bukan Allah yang sejati yang disajikan dalam Alkitab. 那么世上的那些宗教，如果上帝说没有人寻找他，那他们寻找的是谁呢？ Karena Alkitab bersaksi tidak ada yang mencari aku, seorang pun tidak. Tidak ada yang benar, seorang tidak. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 13. 因为在罗马书第3章第10到第11节里面，上帝说没有一个义人，没有一个寻找我的人，一个都没有。 Saudara, sesungguhnya kita orang berdosa bukan hanya karena kita berbuat dosa saja, tetapi karena pada dasarnya kita adalah orang berdosa. 那么我们罪人不单单因为我们犯罪，而是因为我们的本性就是犯 Saudara, 罪。 inilah yang dimaksud dengan total depravity. 这就是所谓的全然败坏。 Lalu kalau manusia mati rohani, 那么如果人类属灵上 kalau 死 manusia 了， tidak mampu berbuat baik sehingga diperkenan oleh Allah, 无法这个行善讨主喜悦， lalu apakah memang demikian akhir kisah hidup manusia, saudara? 那我们人类的结局是这样吗？ Kalau dia tidak mampu berbuat baik, 如果人类无法行善， tetap dalam keadaan dosa, 在最终 dan oleh karenanya patut dimurkai oleh Allah. 应当领受或者遭受上帝的愤怒。 Manusia karena kerusakan totalnya tidak mampu menyelamatkan dirinya. 因为全然败坏，人类无法拯救自己。 Lalu bagaimana bisa diselamatkan? 那如何能够拯救呢？ Bagaimana bisa beroleh hidup yang kekal? Saudara? 如何能够得救得着永生呢？ Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan kisah yang diceritakan oleh ketiga Injil, baik dalam Matius, Markus maupun Lukas. 我将以3个福音中，就是马太福音、马可福音、路加福音所讲的一个故事结束 Di 我的 dalam 讲道。 Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. 马太福音第19章第16到26节， Ini kasih Allah dan kisah manusia idaman. 就是上帝的慈爱和一个完美人的故事。 Ada seorang yang datang kepada Yesus dan bertanya, 有一个人来到主耶稣面前问， Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 夫子，我该做什么善事才能得永生？ Saudara, siapa yang datang kepada Yesus? 谁来见耶稣呢？ Saudara tentu pernah membaca cerita ini, kalau tidak nanti baca ya di dalam
Matius pasal 19 ataupun dalam tadi Markus 10 atau Lukas pasal 18. 大家肯定听到这个故事，如果你没听到的话，你可以打开这个马太福音第19章、 Siapa 马可 saudara 福音 yang 第 datang 10 kepada 章。 Yesus? 那么谁来见耶稣呢？ Alkitab mencatat dia seorang yang masih muda. Ayat 10 mengatakan itu. Masih muda, saudara. 圣经记载说是一位少年， Dan bukan muda saja. Ayat 22 mengatakan banyak hartanya. 不只是少年，他是产业多。 Injil Lukas pasal 18:23 mengatakan sangat kaya. 路加福音第18章23节表示 Jadi 很富 tidak 足， main-main. Muda, sangat kaya. 就是又年轻 Saudara, 又 orang 有钱。 biasanya sukses, kaya. Itu kalau kaya raya, kalau usianya sudah tidak muda lagi. Karena dia berjuang dari muda. Mungkin dapat modal dari orang tuanya. Dia kembangkan semakin besar, semakin kaya. Pertama, usianya sudah cukup, tidak muda lagi. 那么一个人他成功呢，一般的情况下都是从他年轻的时候不断的努力，或者他继承了他父母的事业，然后随着时间的流溢，然后他慢慢达到成功，所以他的年纪已经不年轻了。 Fakta mengatakan dia masih muda, saudara, sudah banyak hartanya, sudah kaya raya. 那么圣经记载说他还年轻，然后呢很富足。 Injil Lukas 18:18 mengatakan dia juga seorang pemimpin, punya kuasa berarti. 那么路加福音第18章第18节也说他是一个掌权的领袖， Nah, perhatikan muda, kaya raya, pemimpin. 又年轻又富足，又是一个领导。 Masih ada yang keempat. 还有第4点， Markus 10 ayat 17 mengatakan dia berlari-lari, artinya dia sehat, masih sehat. 那么马可福音第10章第17节里面写他跑去 Saudara, 见 siapa 耶 orangnya 稣。 siapa orangnya tidak mau muda, kaya raya, saudara, pemimpin, lalu sehat, tidak sakit-sakitan. 表示他健康。那谁不愿意又年轻又有钱又掌权又健康？ Bukankah ini yang diidam-idamkan manusia? 这不是人类所渴慕的吗？ Tapi kemudian kita lihat bagaimana moralnya. 那么接下来我们看一下他的道德 Kalau 怎么。 muda, banyak hartanya, berkuasa, ya punya pemimpin sehat, tapi moralnya jelek, saudara. Dia korupsi, dia jahat sikapnya, tidak ada orang yang mau. 那么如果他年轻，他很有钱，他有权利，然后他健康，但是他的道德不好，他坏人也不好。 Ketika Tuhan maka apakah engkau menghormati ibumu? Saya menghormati orang tua. Engkau membunuh? Saya tidak membunuh. Engkau berzina? Tidak berzina. Mencuri? Tidak mencuri. Kamu berdusta? Saya tidak pernah berdusta. Kau mengingini milik sama? Tidak pernah mengingini milik samaku. 那么当主耶稣问他：“你孝敬父母吗？”我孝敬父母。你杀人吗？我不曾杀人。然后你做奸淫吗？我不做奸淫。然后你偷盗吗？我不偷盗。然后你做假见证吗？我没有做假见证，陷害人。你贪恋他人的一切所有吗？我没有。 Jadi dari 10 perintah Allah, hukum kelima sampai ke 10 dia jalankan sejak dia masih muda. Luar biasa. 所以这个上帝的10诫，从第5到第10诫，他从年幼的时候就已经做了。 Masih ditambah lagi, dia mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. 还加上他爱人如己。 Dan dia lakukan itu ketika usianya masih muda. Ta- Nilainya luar biasa. 他年幼的时候都做到了这一切，非常了不起。 Saudara, orang punya kesuksesan ini, bahkan moral sebaik ini, saudara. 如果一个人 Apanya yang kurang? 这么成功，有这么好的道德，那他还要缺什么呢？ Tetapi dia tahu, saudara, 他自己 ada 知道 sesuatu yang kurang. 里面有 Dia 缺了 sudah 什么。 lakukan seluruh perintah agamanya. 宗教的一切的仪式他都 Tapi dia 做了， merasakan dalam hatinya, 但是他内心感受到， saya belum memperoleh jaminan hidup yang kekal. 我还没有得着永生的保 Saudara 障。 lihat perintah-perintah agama tadi. 就看刚才那个宗教 Agama 的一些诫命， berarti, saudara, itu memberi jaminan diri sendiri. 这是 Berusaha sendiri, saudara. 这是表示他靠着自己的能力， Berusaha sendiri berarti memberi jaminan bagi diri sendiri. 靠着自己的能力得着，是意味着他是为自己做的。 Memberi jaminan diri sendiri berarti aku harus melakukan kewajiban agamaku sebaik-baik mungkin, berbuat sebanyak mungkin. Jangan-jangan ada hal yang kurang di mata Tuhan sehingga aku tidak bisa diterima. 他靠着自己的能力做各种各样的善事，或者这个宗教里面的一些仪式，让他能够得着永生，能够被主所悦纳。 Jadi agama dunia itu hanya membawa orang takut kalau ada yang kurang kewajiban saya, kurang berbuat baik sehingga Allah tidak menerima saya. 所以所以世上的宗教是重点在于行善，让这个人类呢，因为他行了善，所以讨主喜悦，悦纳上帝。 Saudara, ini bibit adanya kesadaran akan kerusakan total tadi, saudara. 这其实是代表一个全然败 Oleh 坏 sebab 的一个 itulah, 种 saudara, 子。 orang yang sukses seperti ini, 就因 hari 为 itu
Dia berlari-lari, dia datang kepada Yesus. 就是因为这样，这个有钱的少年的财主，他跑去见耶稣。 Saudara, sudah benar dia datang kepada Yesus. 他已经对了，来到找主耶稣了，对 Tapi 了。 sayang, saudara, 但是可惜的是， kisah ini berakhir dengan sedih. 这个故事以这个悲哀的结局结 Ending 束， story. 是一个悲哀的结局。 Karena di ayat 22 dari Matius 19, Yesus berkata, dicatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus, pergilah ia dengan sedih. 在马太福音第19章第22节这样写：那少年人听见这话，就忧忧愁愁的走了。 Pertanyaan saudara, mengapa ia gagal? 为什么他失败呢？ Mengapa ia gagal? 为什么他失败？ Ada 3 hal. Yo, Yang 3 pertama, 点。第一， karena dia salah mengenal Yesus. 因为他对主耶稣的认识是有误的。 Dia bertanya guru, perbuatan baik apakah yang harus perbuat supaya memperoleh hidup yang kekal? 他问主耶稣说：“夫子，我该 Dia 做？” memanggil Yesus rabi guru. 他把耶稣称为夫子。 Dia salah mengenal Yesus, kenapa? Saudara? 他 Dia pikir, saudara, 在认识主耶稣的时候有误，为什么？因为他想， dia pikir hidup yang kekal bisa diperoleh dari seorang tokoh agama. 他认为这个永生是可以通过一个宗教的领袖得着的。 Dia pikir hidup yang kekal bisa diperoleh dari seorang pendiri agama. 他以为这个永生可以通过一个创造一个宗派的人得着的。 Dia kira hidup yang kekal bisa diperoleh dari ajaran seorang tokoh agama. 他以为这个永生可以通过一个宗教人物的 Maka dia 教 menyebut 义 Yesus 得着 guru. 的，所以他叫 Dia 耶稣 salah 夫子。 mengenal Yesus. 他在对耶稣的认识上有误。 Jadi Yohanes mengatakan dalam Yohanes 17, apakah hidup yang kekal itu? 那么这个约翰福音第17章 Hidup 写 yang kekal adalah mengenal Allah dan mengenal Yesus yang diutus. 什么是永生呢？永生就是认识上帝，认识上帝所派来的耶稣。 Salah mengenal Yesus, maka kehilangan hidup yang kekal. 错误认识上帝就会失去永生。 Yang kedua, kenapa dia gagal? Saudara? 为什么？第二点，为什么他失败 Salah 呢？ konsep beragamanya. 因为他的宗教信念有误，这个非常可怕的。 Dia pikir, saudara, hidup yang kekal itu bisa didapatkan melalui perbuatan baik. 他想这个他能够通过行善得着永生， Maka dia tanya, guru, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? 所以他就问耶稣说：“夫子，我该做哪些善事，让我能够得着永生呢？” Saudara, karena kerusakan total yang tadi saya sudah jelaskan, tidak mungkin orang berbuat baik bisa diperkenan oleh Allah. 就是刚才我所说的全然败坏，让人类没法逃出喜悦。 Hanya berpikir kalau aku banyak berbuat baik, berbuat jahatnya sedikit, maka berbuat baik dikurangi perbuatan jahat yang sedikit bisa positif, bisa lebih banyak berbuat baik, bisa diterima di surga. 那么人类就想，如果我行善多，然后我作恶的少，然后就因为行善的多，所以我可以进天国。 Maka celaka kalau banyak berbuat jahat, berbuat baiknya sedikit, maka lebih banyak berbuat jahat, nerakalah tempatmu. 那么相反的，如果我行的恶很多，比我行的善多的话， Benarkah 我 demikian, 就 saudara? 进地狱了。 Jikalau surga adalah tempat bersama Allah yang suci, 如果如果天堂是与 maka 上帝， tidak boleh ada sesuatu yang kotor, sesuatu dosa di surga. 如果天堂是上帝圣洁上帝的居室，那么在天堂就不可以有不洁净的东西。 Maka yang diizinkan masuk surga bukan seberapa banyak perbuatan baikmu, tetapi masih adakah dosa pada dirimu. 所以，如果你要进天堂的话，就不说是你做了多少的善事，而 Kalau masih ada 是 dosa 是否还有 satu 罪。 pun, walaupun tidak ada orang yang cuma dosa satu, maka tidak mungkin dia diizinkan masuk surga. 哪怕只有一个罪，他也不可以进天堂。 Jadi perbuatan baik tidak membawa orang bisa masuk surga. 所以，行善是不能让人进天堂的。 Perbuatan baik tidak bisa membawanya sudah menerima hidup yang kekal. 那么，行善不能让他得着永生。 Yang ketiga alasan kenapa dia gagal. 第3点， Meskipun tadi nampaknya religius, dia melakukan perintah kelima sampai ke 10 ditambah mengasihi sama manusia, tetapi sesungguhnya hidupnya bukan religius, tetapi pola hidupnya sekuler. 那么虽然看起来他生活很虔诚， Mengapa? 他做了10诫里的第5到第10诫， Waktu 但是他 Yesus 生活 berkata, 方式是属世的。 Kalau 为什 demikian, 么？ jualah hartamu, ikutlah aku. 当主耶稣说你要卖掉你的财产，
然后 Ini 跟随 bukan 我。 berarti saudara orang Kristen harus semuanya menjual harta lalu kemudian hidup miskin. Tidak, saudara. 这也不意味着所有的基督徒都要卖他的财产，然后跟随主。 Harta itu tidaklah Bukan. dosa. 这个财产并不是罪， Tetapi bagaimana kita menempatkan harta kekayaan kita di hadapan Tuhan itu yang bisa membawa kita diperkenan Tuhan atau membawa kita dalam dosa. 但我们在上帝面前如何对待我们的财产，这是重 Ketika 要 Yesus 的。 katakan itu, dia mengatakan sedih hatinya. 当耶稣这样说，他就很 Dan dia pergi. 忧伤，然后他就走 Mengapa, 了。 saudara? 为什么 Meskipun 呢？ dia melakukan perintah agamanya tadi, saudara. 虽然他做了他那个宗 Tapi 教的一 sebetulnya 些 yang menjadi 诫命， Tuhannya adalah hartanya. 但是他的主就是他的 Sehingga 财 ketika 产。 dia disuruh milih harta atau hidup kekal, maka dia pilih hidup harta, saudara. 所以当他在这个财产和永生 Itu hidup 当中要 sekuler. 做出选择，他就 Hidup 选择 sekuler 财产。 artinya sekulum itu adalah hidup yang sekarang ini, yang Itu- sementara ini. 所谓的这个属世的生活，就是现在的生活。 Waktu dia suruh milih hidup sukses, hidup enak, hidup bahagia sekarang ini, atau hidup kekal, dia pilih hidup yang sekarang ini. 当他让他做出选择，在现在的生活成功的这些生活和永生之间做出选择，他就选择了现在的生活， Itu namanya hidup sekuler. 这就是属世的生活。 Dan sesungguhnya pada waktu dia memilih hartanya, dia sudah melanggar perintah 1 sampai perintah yang keempat daripada 10 perintah Allah. 那么实际上当他选择他的财产，他实际上已经违反了第1到第4诫。 Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, jangan kuduskanlah hari Sabat. Dia langgar semuanya. 就是除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，不可妄称耶和华你神的名，然后当纪念安息日，守为生日，这些他都违反了。 Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. 雅各书第2章第10节说，因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。 Saudara sungguh sayang sekali, saudara. 非常可惜的。 Meskipun orang muda ini di mata manusia adalah manusia idaman, muda, kaya, pemimpin, sehat, moralnya baik, tetapi di mata Allah dia sudah rusak total depravity. 虽然在人的眼中他是一个完美的人，年轻富有，是个领导，健康，道德良好，但是在上帝的眼中，他全然败坏了。 Kalau demikian, saudara, siapa yang bisa? 那如果这样的话，谁能够呢？ Manusia mana yang mampu tidak pernah salah sedikit pun selama hidupnya? 那么哪些人他在生命中没有犯半点错误呢？ Manusia mana yang bisa mendapatkan hidup yang kekal dengan segala kesuksesan dan perbuatan baiknya? 哪些人能够靠着他的行善，得着永生呢？ Tidak ada, saudara. 没有， Karena dia sudah rusak total. 因为他已经全然败坏了。 Kata Yesus, kalau mau masuk kerajaan Allah, mau mendapatkan hidup kekal seperti itu, maka seperti seekor unta yang masuk melalui lubang jarum, saudara. 那么耶稣说，如果要进天堂的话，就要像骆驼穿过针的眼， Artinya mustahil. 意思是不可能的。 Kalau begitu, saudara, 如果这样， masih adakah harapan bagi manusia untuk selamat, untuk beroleh hidup yang kekal? 人类得救或者得着永生还有希望吗？ Yesus menjawab dalam ayat 26 dikatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. 那么在马太福音的第19章第26节，耶稣回答说：“在人这是不能的，在神凡事都能。” Apa yang tidak mungkin dilakukan manusia, itulah yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. 在人看为不能的，这就是耶稣为你和我做 Yesus 的。 saudara, satu-satunya jawaban. Yesus satu-satunya harapan bagi manusia untuk hidup yang kekal. 那么耶稣就是人类得着永生的唯一的答案和希望。 Dia datang saudara untuk mencari, untuk menyelamatkan yang hilang. Orang berdosa yang sudah total depravity, yang sudah rusak total. 他来到世上寻求拯救世上的人，一个全然败坏的人。 Ini kisah kasih Kristus. 这就是上帝慈爱的 Orang 故事。 muda tadi bertanya, 那个少年问主 Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? 夫子，我该做什么善事才能得永生？ Saudara, ini pertanyaan yang salah, saudara. 其实这个问题是问错了， Maka selamanya dia tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. 他永远都不会得着永生。 Bukan apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. 不是我该做哪些事才 Tapi 能得 pertanyaan 永 benar 生， adalah, Tuhan, apa yang sudah engkau perbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal? 但正确的问题应该是主啊，你为我做了什么事，
让我能够得着 Saudara 永生 sadarkah 呢？ apa yang Yesus sudah perbuat buat saudara sehingga engkau peroleh jaminan hidup yang kekal. 你知道吗？主为你和我所做的是什么，让我们能 Yesus 够得 adalah 着 Allah 永 yang menjadi 生？ manusia untuk melawat kita. 道成肉身的主耶稣眷顾了我们， Dia Allah menjadi manusia yang rela mati untuk memikul dosamu dan dosaku. 他为承担我们的 Dia 罪 berikan 而死， nyawanya bagi kita 他 supaya 为 kita 我们舍 diselamatkan 命， daripada kematian kekal di neraka dan memperoleh hidup yang kekal. 他为我们舍命，让我们能够得着永生。 Saudara, karena total depravity, maka kesalahan kita pun di hadapan Tuhan ini seperti kain kotor, kata Yesaya 64 ayat 6. 那么，因为全然败坏，在上帝面前，我们的虔诚就像污秽的衣服，就像以赛亚书写的。 Yohanes 3:16 Gospel mengatakan, itu Injil dalam Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 就在约翰福音第3章第16节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。” Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的。 Lalu bagaimana saudara supaya kita bisa memperoleh jaminan hidup yang kekal? 那我们要怎么样才能得 Kita 永生 perlu 永生 saudara 呢？ lebih dulu mengaku dosa kita dan bertobat. 我们需要事先向上帝承认我们的 1 罪恶 Yohanes 1 ayat 悔 9 改。 firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 约翰一书第1章第9节，我们若认自己的罪，神是信实的，是 Kita 公 mengamini 义 ayat 的 ini. ，必要赦免我们的罪，洗 Tapi 净 kalau 我 kita 们一切的 pikir, 不 kita 义。 baca ulang-ulang, 如果我们 kalimat ini sudah tidak masuk akal. 如果我们反复思想这个经文，我们会感到这个是不合情理的， Sungguh tidak masuk di akal. 都是不合Penegak 不 hukum 逻辑的。 Ketika dia menangkap tersangka, diinterogasi, ataupun setelah itu dimajukan dalam sidang pengadilan supaya apa? 因为一个犯罪的人 Supaya 被抓， terbukti bersalah atau supaya apa? Mengaku bersalah. 然后在法庭上会证明他是 Ketika 有罪 kemudian 的。 dia mengaku bersalah, 当他承认他 lalu 有 hakim 罪 yang，adil mengatakan, kamu mengaku bersalah? Ya Pak, saya sudah mencuri, merampok, korupsi. Oke, kamu mengaku. Aku hakim yang adil, maka aku ampuni dosamu, sekarang pulanglah. 那么一个公义的法官呢，如果一个罪人他已经承认了，然后他会这样说吗？既然你已经承认了，那你现在可以回家了。 Kalau begitu dia bukan hakim yang adil, saudara. 这样的话，他不是一个公义的 Yang 法 adil 官。 kalau salah dihukum, tidak salah dibebaskan. 公义的法官是，如果他 Kita 有罪 kembali 就要 perhatikan 受到 1 Yohanes 1 惩罚。 ayat 9. Ini tidak masuk akal jika kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. 所以这个约翰一书第1章第9 Yang masuk 节 akal 是不 adalah 合情理的。 sehingga dia akan menghukum kita sesuai dengan dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita akui. 符合逻辑 Itu 的是 baru，adil, saudara. 如果上帝根据 Bagaimana 我们的 mungkin 罪 mengaku 恶审判我们， Lalu diampuni, dilepaskan. 如果我们承认，然后我们被赦免， Jika kita mengaku dosa kita, maka dia adalah setia dan adil. Dan dia akan menghukum kita sesuai dengan dosa-dosa yang kita akui, yang telah kita lakukan. Itu baru adil, saudara. Masuk akal. 我们若认自己的罪，神是信实是公义的， Apakah ayat ini 他 salah? 会惩罚我们，这 Apakah 才是 Rasul 公 Yohanes 义 salah 的。 mengutip ayat ini dari Tuhan, saudara? 那使徒约翰他是错了吗？ Saudara, ayat ini menjadi masuk akal. Kenapa? Karena ada ayat sebelumnya. 2 ayat sebelumnya, 1 Yohanes 1 ayat 7, tolong ditampilkan. 请大家看约翰一书第1章第 1 7 Yohanes 1 节， ayat 7 mengatakan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa kita. 他儿子耶稣的血也洗净我们一切 Ini 的罪 kuncinya， karena 这就是关 Yesus 键。 sudah memikul dosamu dan dosaku di atas kayu salib, saudara. 因为耶稣已经承担了你 Dia 和 sudah 我的罪， menanggung dosa masa lalu kita, dosa masa sekarang kita, bahkan dosa yang mungkin kita lakukan di masa akan datang, dipikul dia di atas kayu salib. 我们以前、现在和以后的罪，他已经全都承担了。 Saudara, seorang yang melakukan satu kesalahan, satu dosa, 一个人他犯了 lalu 错， dia menerima hukuman daripada dosanya. 他应该是承 Setelah 担 dia 他的 selesai memikul 惩罚。 hukuman itu di penjara, dia keluar. 那么他的这个刑罚 Patutlah 时 saudara 间结 penegak 束 hukum 了，他 menghukum 出 dia 来。 kembali. 那么 Tidak. 这个审判员他要再 Kenapa? 次刑罚他吗？ Dia harus dibebaskan. Kenapa? Karena dia sudah menjalani hukuman itu. 他应该要被释放，因为他已经 Demikian pula ayat ini, saudara. 就像这个 darah 境界也 Yesus 是一样。
menyucikan kita dari segala dosa, karena Yesus sudah menanggung, sudah memikul, sudah menjalani hukuman yang harusnya diberikan kepada kita. 因为主耶稣已经承担了我们一切的刑罚， Maka waktu kita mengaku dosa di dalam Tuhan, 所以当我们认我们的自己罪 karena 的 Allah 时 setia 候， dan adil, 因为上帝是信实是公义 maka 的， Allah tidak patut lagi menghukum kita, karena hukuman itu sudah dipikul oleh Yesus Kristus di atas kayu 所以 salib. 上帝不再惩罚我们，因为我们的惩罚已经被主耶稣承担了。 Oleh sebab itulah saudara, Kisah para Rasul 4:12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 使徒行传第4章第12节，除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。 Saya tahu ada banyak orang-orang muda seperti Matius pasal 19 di dunia ini, saudara. 我知道在世上有很多的像这个 Yang 圣经里 begitu 面的 sukses 少年财 Tapi 主， yang hatinya tidak tenang, 就很成功， karena 但 dia 是他内 sadar 心 dia 不安。 belum memperoleh jaminan hidup yang kekal. 他意识到他没有得着永生。 Hari ini saudara mendengar berita kabar baik Injil Kristus Yesus. 你今天听到主耶稣好的消息， Maukah saudara engkau membuka hatimu menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? 你是否愿意打开你的心，领受他成为 Kita 你 sedang 个人 dilanda 的救主？ pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir, saudara. 现在我们正在这个面对疫情，我们不知道什么 Banyak 时 orang 候 yang takut 结 mati 束，很多人都怕 Betul, 死。 saya 对， pun takut kalau mati dalam dosa. 我也是怕，如果我在罪中死， Tapi tidak takut kalau mati dalam Tuhan, saudara. 但如果我在基督里死，我就不 Karena 怕， mati dalam dosa terlepas daripada Tuhan neraka kekal. 因为如果死在罪中，我就会进 Tetapi 地 mati dalam 地狱 Tuhan berarti memperoleh hidup yang kekal bersama Tuhan dalam kebahagiaan yang kekal. 但是如果我是死在基督里面，我会得着永生。 Saya menawarkan kepada saudara berita kabar baik ini. 我把这个好消息传给你们， Maukah saudara mendapat jaminan hidup yang kekal? 你们是否愿意 Pada waktu 领受 manusia 永生？ ditawarkan tawaran ini, biasanya muncul dua hal. Yang pertama, berpikir nanti saya masih ada waktu untuk mengambil keputusan. 你可能会想，以后吧，以后我会做决定。 Yang kedua berpikir, saya masih muda. Nanti kalau sudah sampai tambah usia, saya akan tambah baik. Betul, saudara? 第二就是说，我还年轻，等一下我老了，我会更 Orang 好。 tambah usia, tambah tua, bukannya tambah baik, tambah susah berubah. Saudara. 那么年纪更大更老，不是变得更好，而是变得不容易改变。 Saya mengenal banyak orang, saudara, yang masih sehat, 或者是很多人还 tapi 健 tidak 康的 sampai 时 1 候， bulan sudah tidak ada lagi. 但是不 Karena 到1 apa? 个月他就没有 Karena 了。 terpapar COVID-19. 因为什么？因为感染新冠病毒 Jangan 了。 tunda waktu-waktunya. 所以你不要再拖延时间了。 Bukan hatimu, terimalah Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. 请打开你的心，领受、接受主 Secara 耶稣基督 pribadi 为你的救主，个人的 Secara 救主， personal, saudara. 个人的救主， Niscaya engkau akan beroleh jaminan hidup yang kekal. 你将获得永生。 Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan taruh pergumulan dalam hidupmu, dimanapun saudara saat ini berada. 我不知道你面对了什么挣扎， Mungkin saudara ada di rumah sakit, 你可能在医 atau di 院， rumah sendirian, 或者在家里一个 ada di 人， toko sendirian. 或者在你的店， Kau sedang mengalami pergumulan yang saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. 你面对了我不知道的挣扎，但是 Percayalah 上帝知道。 Tuhan Yesus mengasihi engkau. 你要相信主，上帝是 Karena 爱 Dia 你的， tidak ingin satu orang pun binasa, 他不希望一个人灭 tapi 亡， Dia ingin semua orang bertobat 他希望所有的人 Terima 都 Dia 能 sebagai 够 Tuhan 悔 dan Juru 改， Selamat. 悔改接受 Dan 他 memperoleh 为 hidup 个 yang 人 kekal. 救主，得着永生。 Maukah saudara? 你和我愿意 Kiranya 吗？ firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita masuk dalam doa. 我们低头祷告记。 Ya Tuhan, kami akui bahwa kami dilahirkan di dalam dosa. 主，我们承认我们是在最终生的， Sehingga meskipun kami tahu apa yang baik, kami mau yang baik, tapi bukan yang baik kami lakukan, tetapi justru yang tidak baik. 所以虽然我们知道我们要做好事，但是我们做的那些不是善的，而是恶的。 Karena dosa itulah yang mengikat kami Tuhan. 因为罪把我们捆绑了， Tapi hati kami rindu untuk hidup yang kekal. 但是我们渴慕永生。 Hari ini kami mendengar berita kabar baik, 今天我们聆听了好消息， berita tentang Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. 关于基督耶稣爱我们的消息。 Kau yang suci rela mati menanggung memikul dosa kami. 圣洁的你甘愿为我们 Sehingga 死， saat kami mengaku kami berdosa, 当我们承认我们 Allah 是 yang adil 罪人 tidak 的时候， menghukum dosa-dosa kami. 公义的上帝不惩罚我 Tapi 们， Allah mengampuni dosa kami karena Kristus sudah mati bagi kami. 但公义的上帝赦 Tuhan 免 kau 我们的罪， mengerti 因为 pergumulan umatmu di masa yang sukar, di masa pandemi COVID-19 ini. 主，你知道我们每一个人的挣扎， Jangan biarkan kami mati dalam dosa ya Tuhan. 求主帮助我们不要在最终死， Tapi biarlah, walaupun kami mati dalam Tuhan
memperoleh hidup yang kekal. 就算我们死，我们要在主里面得着永生而死。 Tuhan, tililah hati yang terbuka bagi Engkau. 求主看我们每个人的心， Bila Roh Kudus memeteraikan Injil firman-Mu ke dalam hati orang yang membuka hatinya bagi Kristus. 求圣灵在每个打开他心的人， Roh Kudus 盖上你 tinggal 的 dalam 福 hati, 音，好让圣灵留在他的心里， menguduskan, menyucikan dan memimpin kehidupan selanjutnya. 洁净他，带领他接下来的生活。 Berkatilah orang-orang yang demikian ya Tuhan. 求主祝福这些人， Terima kasih ya Bapa. 感谢天父， Demi nama Yesus Kristus 奉主耶稣的名， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。